Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Vanakkam, dan hawan dengan saya Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, kali ini saya akan bincangkan tajuk kerja khusus SPM 2021 dengan subtopiknya ialah profil perniagaan guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Bagi yang nak join grup Telegram saya dapatkan link di bahagian description di bawah guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita sambung lagi kerja khusus SPM 2021, iaitu profil perniagaan. Okay, pastikan bagi yang belum menonton video saya yang pertama, sila tonton supaya untuk awak mudah faham lah untuk step yang seterusnya ini. Okay, profil perniagaan ni you guys boleh dapatkan dalam kertas soalan. Dia punya template. Ini template je dalam kertas soalan. Okay, yang pertama hari tu saya dah terangkan lah nama perniagaan dalam video yang pertama. So di sini yang pertama nama perniagaan, dah masukkanlah nama perniagaan anda. Contohnya saya punya Blackpink Burger. Okay. Kemudian nama pemilik perniagaan, nama penuh anda lah. Anda letakkan nama anda. Kemudian lokasi ni anda letak alamat penuh kios anda ataupun kedai awak tu. Boleh gunakan alamat rumah pun tak apa. Okay, jenis perniagaan semua orang sama. Milikan tunggal. Yang warna oranye ni anda kena berbeza dengan rakan-rakan anda. Yang tulisan warna putih ni semua orang sama je. Okay, atau putih ataupun hitam. Okay, tempoh perakaunan. Okay, 1 tahun. Tulis dengan tarikhnya sekali. Seperti ini. 1 tahun. Okay, 1 Mac 2021 hingga 28 Februari 2021. Okay, ni semua orang sama. Kemudian, okay, tempoh rekod 1 bulan. Kita rekodkan akaun kita untuk 1 bulan. Tuliskan tarikhnya sekali, sama juga. 1 bulan. Itu 1 Mac 2021 hingga 31 Mac 2021. Okay. So, modal awal saya dah terangkan. Okay. Saya terangkan di sini lah. Okay. Pilih sebaiknya dalam 5,500 hingga 10,000. Okay. Di sini saya tulis 5,500 lah. Ni kena berbeza dengan rakan-rakan. Saya cadangkan lah kalau anda nak buat, katakan anda pilih nak buat 6,000. Saya cadangkan nak buat 6,500 ataupun 6,800. Maksudnya, yang ratusnya tu lebih kan? Lebih kepada 500 ke atas. Contohnya 5,900. Supaya nanti kita nak bahagikan dia punya modal awal tu senang. Okay, sebab nanti modal awal kita akan pecahkan 60% untuk bank, 40% untuk tunai. So, jadi bila nak bahagikan tu kita bagi tepat lah. So, jadi lagi 500, contohnya ini 5,500. So, 500 tu saya gunakan untuk beli peti sejuk atau modal awal dia peti sejuk. Kemudian, baki duit 5,000, saya akan pecahkan 60% bank, 40% tunai. Okay, so mudah macam ni. Okay, so jumlah pekerja ada 3 termasuk kita sendiri ataupun nama ringkas anda dan pembantu rekaan anda. Nama ringkas. Macam saya, kalau Khairul, saya tulis Khairul pun boleh. Muhammad Khairul, saya tulis Khairul sahaja. Kalau buat Rose ke Jenny ke, nama pekerja, nama rakan-rakan anda, yang penting ringkas. Okay? Yang penting yang pertama sekali itu nama anda. Okay, jawatan anda sebagai pengurus. Kemudian lagi 2 orang tu anda tulis pembantu kedai. Okay, ataupun kios. Tulis pembantu kedai lah. Okay, tu semua orang sama. Okay, kemudian gaji seperti dalam soalan 1,500. Okay, untuk pengurus dia. Okay, 980 sebulan untuk pembantu kios lah. Saya dah kirakan. Jadi anda tinggal jumlahkan sahaja. Ni semua orang sama. Okay, status perniagaan. Okay, ikut soalan. Sekejap. Status perniagaan. Memulakan perniagaan. Ni semua orang sama. Ikut soalan. Okay. Nama dan alamat bank. Okay. Nama dan alamat bank. Anda letakkan nama dan alamat bank yang sebenar lah, berhampiran dengan anda. Anda boleh Google. Okay. Boleh Google. Nak tulis bank di Pontian. Contoh. Bank di Seremban.
Okey, ataupun anda ada akaun bank, boleh gunakan akaun bank anda sendiri lah. Tulis nama bank dengan alamat dia. Okey, semua boleh Google. Kemudian nombor akaun bank biasanya kita letak gunakan nombor IC lah. Kalau tak nombor bank sebenar pun boleh, tapi benda ni tu private and confidential kan. Jadi gunakan nombor IC lah. Kemudian akaun belum terima, dia wajib koperasi. Mesti bermulakan dengan nama koperasi. Koperasi tak kisah koperasi apa, anda tulislah nama koperasi mana-mana sekolah anda ke ataupun luar pada sekolah. Okey. Kemudian ini contohnya SMK Jalan Sikamat. Koperasi SMK Jalan Sikamat, nama sekolah lama saya dulu. Okey. Kemudian kelab futsal. Okey, kita supply untuk kelab futsal. Nama kelab futsal ciptaan anda ciptalah. Kelab futsal Super Power. Okey, boleh. Okey, tak kisah. Anda reka sendiri. Pastikan ianya berbeza lah dengan rakan-rakan. Yang warna oranye ni, semua kena berbeza dengan rakan-rakan. Tulisan warna putih dengan warna hitam ni, sama. Semua orang sama. Okey, kemudian, ni saya tulis kelab futsal Rasa Jaya. Kemudian, akaun belum bayar. Yang pertama, anda kena wujudkan nama pembekal burger. Okey. Dia adalah untuk pembekal burger kita. Peralatan burger lah. Okey. Pembekal roast burger. Okey. Untuk pembekal yang kedua ni, anda letaklah khas untuk nama pembekal telur. So, anda tulislah pembekal telur Jaya. Pun boleh. Okey. Pemborong telur Jaya pun boleh juga. Okey. Yang penting, yang pertama tu pembekal burger dan nombor 2 tu pembekal telur. Tak kisahlah mana satu atas bawah, yang penting seorang tu mesti bekal burger, lagi seorang tu bekal telur. Okey, senang saja guys. Okey, profil perniagaan ni kena siapkan dalam 1 minggu ni lah. Okey, bersama dengan pengenalan perniagaan. Okey, saya minta maaf suara saya tak berapa baik, kurang sihat. Okey. Next. Okey, maklumat akaun belum terima. Ini sebagai tambahan, anda buat layan tambahan supaya nak memudahkan anda nanti nak melengkapkan senarai urus niaga. Okey, soalan tak minta, tapi better ada lah. Boleh buat draft dan juga secara komputer. So, tadi koperasi SMK Jalan Sekamat saya lengkapkan dengan alamat je sekali. Okey, mesti ada alamat. Sebab nanti kita nak tulis nama dia dekat invoice. Okey. Kemudian, kelab futsal Rasa Jaya, kita tulis siap dengan alamat je sekali. Itu maklumat akaun belum terima. Kemudian, maklumat akaun belum bayar, pembekal telur Jisoo. Okey. Pembekal telur, siapkan alamat. Dan pemborong roast burger. Okey. Siapkan alamat. Okey. Alamat sebenar lah. Okey, buat simple aja. Okey, jangan terlalu pening-pening kepala dengan rigid sangat. Okey, yang penting nak ada nama dan alamat. Okey. Okey, maklumat akaun belum terima, akaun belum bayar tadi kita tengok dekat profil tadi. Cuma kita tambah alamat je sahaja. Okey, kemudian saya cadangkan juga anda buat begini, maklumat pembekal belian tunai. Siapa yang bekalkan kita? Kemudian ni ada dalam kita punya senarai urus niaga. So, ini pasaraya sasaran. Okey. Dan alamat. Anda kena tulis alamat dia. Okey. So, pasaraya tu, perkataan pasaraya tu mesti ada. Okey, yang ujung dia sasaran tu anda kena ubahlah dengan alamat. Ayat pasaraya tu mesti ada. Okey, kemudian sasaran tu kena ubahlah, nama sasaran tu kena ubah. Okey. Kemudian kedai runcit Ikuan. Okey. Kedai runcit Ikuan dan alamat dia. So, anda buat situ kedai runcit Ali. Anda kena ubah nama dia mesti kedai runcit. Okey. Kemudian senarai harga bahan mentah bagi akaun belum bayar. So, anda kena buat list macam ni. Anda kena tulis harga bahan mentah lah. Okay? Harga-harga barang yang anda beli. Supaya senang nanti bila kita nak record. Okay, so ni cadangan saya. Okay. Buatlah selepas profil perniagaan tu ambil helaian lain buat. Okay, yang pertama roti burger. Range harga dia RM20 ke RM40. Saya dah kaji, saya dah tengok. So, pastikan, katakan anda pilih range RM20 ke RM40 ni, harga dia, katakan RM20 tu, 20 tu boleh bahagi tepat dengan 40. Dia macam tu. Kalau anda pilih RM40 contoh, RM40, kita bahagikan dengan 40 unit biji burger tu kan.
So dapat satu biji burger tu RM1. Dia bagi tepat. Kita tak nak nanti awak bahagi dapat RM3.82. Tak cantik lah. Jadi boleh bagi dengan 4 lah. Okay. Begitu juga dengan roti oblong. Pilih lah RM10 ke 20, hingga ke RM20. So you boleh pilih 10, 15, 20. Okay. Kemudian burger ayam. Ni saya dah siap-siapkan. Anda pilih ya harga dia RM4.8 ke RM5.4 ke RM6. Okay. Harga satu paket. So supaya dia senang nak bagikan 6. Boleh bagi tepat. Okay. Ni harga pasaran dia lebih kurang macam ni. Harga promosi. Okay. Harga pemborong. Okay. Kemudian burger kambing oblong RM10 hingga RM25. Pastikan dia boleh bagi tepat dengan 5 sebab dia 5 keping. Okay. Kemudian sos cili tak ada masalah. Dia tak akan bagi. So you boleh tulis RM12 ke RM13, RM14, RM15. Tak ada masalah. Itu antara range dia lah. Okay. Dia tengok je nama. Nak mahal lagi sampai RM20 pun boleh. Ini cadangan saya sahaja. Okey, kemudian mayonis, RM15 hingga RM20 pun sama juga, tak ada masalah, dia tak perlu bahagi. So RM15 hingga RM20, RM16, RM17, RM18. Ni antara range harga lah. Mayonis ada yang mahal kan. Okey, kita sebab niaga burger kita ambil yang murah-murah aja. So telur, okey. Bab telur ni, okey. Harga lebih kurang macam ni lah, RM9 ke RM12 ke RM15. Sebab kemudian nanti kita nak tahu sebiji telur tu harganya berapa sen. So kalau ambil 9, senanglah bahagi dengan 30. Begitu juga dengan 12. Okey, kalau 9 tu, telur tu jadi 30 sen satu. Okey. Kalau anda ambil RM10, nanti belakang dia dia ada sen-sen 33, 33 sen lah. Okey, 32 sen. So dia tak cantik lah nombor dia. Bukan tak boleh. So ini cadangan saya. Okey. Okay, kemudian senarai harga jualan burger ini soalan dah tetapkan. Dia ada pada ni lah, pada senarai urus niaga ataupun dekat dekat list jualan mingguan tu. Dia ada beritahu berapa harga ataupun dekat inventory. Okay, dia ada tulis berapa harga seunit anda jual. Okay, dekat buku jualan tunai je tu. Okay, so mesti ikutlah, anda listkan je. Senang nanti anda nak rujuk. So, semua tak tahu, tak ingat, boleh rujuk profil perniagaan. So, maklumat tadi dah ada. Jadi, kita akan terus buat dekat urus niaga. Okay, guys. Itu sahaja. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Tekan butang notification tu supaya anda dapat notifikasi awal lah bila ada video-video yang baru keluar. Okay. Jika video ini bermanfaat, sila komen dekat bawah. Okey, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Adios.